Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan menemubual wakil-wakil graduan anak muda yang terus bekerja dengan semangat walaupun di peringkat yang paling rendah untuk memungkinkan mereka dapat hidup dan bertahan dalam keadaan ekonomi pandemik. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengulas tentang perkembangan semasa. Kerana banyak persoalan dibangkit dan percambahan berita dan tafsiran dan tohmahan dan perakuan orang yang tak pernah ada peranan atau nak jadi hero, macam-macam lah. Jadi biar saya tegaskan di sini bahawa kebelakangan ini ada pelbagai suara, kenyataan, tohmahan, tafsiran, andaian mengenai politik semasa, isu peralihan kuasa, isu perubahan dan sebagainya. Dan tentunya dalam keadaan sekarang ada yang cuba menangguk di air keruh, ada yang sekonyong-konyong nak muncul jadi juara sebagai tokoh hebat yang kononnya pendamai atau penyelesai, pemeterai jambatan dan pelbagainya. Itu lumrah alam dalam keadaan begini. Tetapi yang saya nak tegaskan balik kepada landasan, bahawa politik ini bukan sepak terajang politikus untuk sekadar mencari helah taktik untuk merebut kuasa. Politik adalah terkait dengan urus tadbir, soal rakyat. Apakah dasar yang dikemukakan? Apakah dasar ini mengekalkan corak pentadbiran, usang, lapuk, rasuah, menindas seperti yang berlaku sekarang atau dulu? Apakah politik ini bermakna kita akan terus memperkayakan sanak saudara dan puak kita? Apakah politik ini tanpa dasar yang nak jaga kepentingan rakyat jelata? Tentunya penghayatan Islam, soal kedudukan orang Melayu, Bumiputera dan rakyat di negara kita. Apakah dapat kita selesaikan dalam ekonomi pandemik ini dasar yang boleh meyakinkan, menarik pelabur, menjana perubahan, menyelesaikan sebagian besar masalah yang dihadapi oleh rakyat, terutama rakyat yang miskin dan berpendapatan rendah. Bagi saya, ini yang harus menjadi tekad kita dan landasan kita. Untuk saya secara pribadi, untuk berdolak dalih dan tolak ansur dan mengekal satu keadaan yang usang yang lama, itu agak sukar. Saya fikir Malaysia sekarang ini dan rakyat mampu mendepani masalah ini dan mencari jalan dan hala tuju yang baru yang mampu membawa perubahan yang benar. Politik dan penguasa bukan sandaran untuk memperkayakan diri dan keluarga, untuk meneruskan nafsu serakah dan melemparkan dendam kesumat kepada orang, tetapi mencari titik perdamaian, merangkul kekuatan. Dan ini selain daripada yang saya sebutkan untuk menjamin kehidupan, kelangsungan hidup masyarakat Melayu yang juga berasa resah, tapi menjadikan Malaysia ini negara yang indah bagi semua, menjamin keselamatan, kesejahteraan bagi semua rakyat di negara kita, menjamin supaya rakan-rakan kita Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan itu dapat benar-benar merasakan ini rumah tangga mereka, ini tanah air mereka. Saya menjawab ini dengan tegas supaya tidak perlu umpamanya mengulas secara langsung satu persatu, tetapi mengekalkan landasan ini. Kita tidak mahu umpamanya politik akhirnya hanya helah, sepak terajang, muslihat, merebut kuasa tanpa menjelaskan untuk apa kuasa itu. Untuk menjamin keselesaan dan kehidupan dan kelangsungan rakyat, atau hanya untuk melepaskan
kehendak pribadi dan nafsu serakah atau dendam kesumat? Jawapannya jelas, dan saya harap ini membantu memberi sedikit pencerahan tentang apa yang kita perlukan. Terima kasih. Sekarang saya berpindah kepada permasalahan anak-anak muda. Dan selain daripada leteran yang selalu anak muda ini pilih kerja, tak pandai, malas, kita dengar sendiri. Jadi kita pilih beberapa wakil anak-anak muda dan dengar sendiri pandangan mereka. Daripada situ kita dapat selami perasaan, kegelisahan, tuntutan anak muda. Baik, saudara, kita akan teruskan wacana dengan anak-anak muda yang sama sedang belajar, baru graduan dan menghadapi kesukaran dalam suasana ekonomi pandemik sekarang. Jadi lebih baik dan wajar kita dengar sendiri beberapa di kalangan mereka yang akan memberikan pandangan sama ada cadangan atau permasalahan yang mereka hadapi. Saya mulakan dengan suara Arif Izzuddin Ahmad Jeffrey yang belajar di Universitas Pajajaran. Kalau di sana dipanggil, digelar UNPAD, dan tamat belajar tahun 2019. Jadi saudara Izzuddin, bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang itu Sri ya? Okey, keadaan sekarang ni menurut saya sangat orang kata apa? Sangat mencabar, di mana kita berhadapan dengan pandemik yang belum pernah berlaku dalam sejarah manusia moden lah, dan di mana itu sangat mencabar dari segi sebagai lulusan fresh graduate daripada luar misalnya, untuk mencari peluang pekerjaan especially di Malaysia. Jadi saya berasa di bidang hubungan antarabangsa, Datuk Sri. Jadi di hubungan antarabangsa ni memang dari dulu agak agak kurang dikenali oleh ramai orang, kerana misalnya pengalaman saya sendiri, bila mana saya berkata, bila orang bertanya apakah background ataupun latar belakang pendidikan, jadi saya langsung menjawab IR. Jadi mereka menyangkakan IR tu adalah IR yang berkaitan dengan engineering. Jadi itu salah satu dari pandangan masyarakat terhadap golongan-golongan yang memiliki latar belakang seperti saya. Dan untuk menyambungnya kepada kondisi dan situasi sekarang, saya merasakan bahawa peluang untuk orang-orang yang berlatar belakang seperti saya itu sangat tipis untuk menerobos ke alam pekerjaan, di mana ada juga kawan-kawan saya yang mempunyai latar belakang yang sama, hubungan antarabangsa daripada Universiti Sarawak misalnya. Jadi mereka ni tidak dapat berdaya saing ataupun tidak dapat masuk ke dalam industri, dan akhirnya memilih untuk pergi ke bidang-bidang lain, misalnya perniagaan. Seperti saya sendiri, saya secara peribadi saya tak suka membuang masa, Tok Sri. Jadi sebagai seorang anak muda yang optimis tentang masa depan dan tentang kehidupan di masa hadapan, jadi saya memilih untuk bergiat aktif di dalam dunia perniagaan juga, dunia perniagaan kecil-kecilan, dan juga involve dalam aktiviti-aktiviti sosial kemasyarakatan, kerana saya percaya bahawa anak muda yang memiliki wawasan hidup yang optimis tentang hidupnya harus keluar untuk membantu masyarakat, dan dari situ sebenarnya membuka pengalaman ataupun membuka peluang baru untuk kita juga sebenarnya, Datuk Sri. Bidang perniagaan apa yang diceburi? Kecil-kecilan seperti inilah, Datuk Sri. Jual aktiviti menjual produk-produk, direct selling macam tu, Datuk Sri. Bagi tahu supaya mana tahu saya boleh beli. InsyaAllah boleh. Karma, Datuk Sri. Tapi maknanya yang ni saya tertarik lagi pandangan Zuhadi, kerana kita harus lebih optimis ya.
Tidak harus menunggu. Memang ada masalah, memang ada pandemik, memang ada keterbatasan, kekangan, tetapi harus cari jalan dan ruang sedaya upaya untuk perbaiki. Terima kasih. Saudara Ami Ashrani. Ya, saya. Terima. Ya, Ami nampak sudah tamat MSU TESOL agak beberapa tahun lalu, sejak 2016 ya. Ya, betul. Keadaan bagaimana sekarang, Ami? Sekarang ni saya sekarang sebenarnya saya baru saja berhenti kerja pada bulan 3 yang lalu. Tapi saya pun sekarang tengah nak cari kerja balik. Cuma masa tu agak tidak kena lah sebab saya berhenti kerja betul-betul beberapa seminggu sebelum PKP tu dijalankan. Dan seperti apa yang sahabat saya cakap tadi lah, Izzuddin Arif cakap. Jadi masa sekarang ni masa yang susah untuk cari kerja dan apa yang saya boleh gambarkan sekarang ni salah satu saya sebagai anak muda, kami pun ada hasrat juga. Bila orang bercakap kita untuk cari kerja, kami nak cari kerja yang sebenar, maksudnya yang bersesuaian dengan kami dan kena dengan kelayakan kami. Sebab contohnya saya dulu ambil TESOL, maksudnya Teaching English as Second Language, dan jurusan saya khususnya dalam pendidikan. Tetapi kerja untuk dalam industri saya ni, pendidikan ni, apa yang berlaku? Contohnya kalau kami ni tidak boleh ditawarkan kerja di sekolah kerajaan, kami mengharap di sekolah swasta. Tetapi sekolah swasta sekarang ni mereka lebih mengharapkan cikgu-cikgu daripada luar. Maksudnya mereka mengharapkan native speaker lah untuk mengajar bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar di sekolah swasta. Jadi dekat sini hasrat kami anak muda hanyalah kami nak kerja yang sebenar, kerja yang boleh berkembang, maksudnya kami boleh naik pangkat ataupun kami boleh ada kenaikan gaji dan tambah kemahiran kami. Bukannya, saya faham sekarang ni orang cakap solusi kepada tak ada kerja ni adalah ekonomi gig. Tapi kita sebagai pekerja, perkembangan tu tiada. Maksudnya kita gaji pun akan ada naik turun. Tapi industri tu memanglah naik. Cuma saya sebagai yang bekerja dalam ekonomi gig tu nanti pendapatan pun tak sama, tak setiap bulan berlainan pendapatannya dan ada tapi balik kepada TESOL ya. Berapa tahun training dulu? Saya dulu di MSU 3 tahun, Datuk Seri. 3 tahun. Maknanya adalah kelayakan ya, keupayaan untuk mengajar bahasa Inggeris. Jadi sepatutnya sistem di negara kita bagi yang cukup layak, yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik, harus lebih keutamaan kepada rakyat Malaysia yang terlatih dan ada keupayaan. Dan tidak semestinya ambil orang pekerja dari luar. Misalnya ini melibatkan soal dasar. Saya fikir insyaAllah saya akan bawa juga isu ini ke tengah. Kalau parlimen bersidang lah. Ni parlimen pun kita bawa. Ya patut. Pasal dah ada TESOL ni program dia, ya kita ikuti. Kalau ada kemahiran, keupayaan mengajar, patut diberikan keutamaan pada mahasiswa atau graduan tempatan. Saya akan bersama Akil Iqbal yang berasal dari Kelantan, Kelantan. Ya, saya. Yang belajar dalam bidang kejuruteraan mekanikal Unit 10 dan selesai awal 2019, dan kita tanya khabar dan perkembangan sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, terima kasih banyaklah kerana sudi bagi ruang untuk saya bersama dengan Datuk Seri pada kali ini. Seperti yang Datuk Seri maklumkan tadi, saya merupakan graduan daripada Universiti Tenaga Nasional, yang mana kalau seingat saya lah kan, Unit 10 ni pun ada kaitan jugalah dengan Datuk Seri, yang mana YB Nur Izzah pun pernah belajar di situ. Kalau seingat saya lah. Betul ke? Betul kan Datuk Seri? Betul. Betul. Okey, jadi sekarang ni kalau kata lepas daripada saya grad pada 2019, kiranya untuk bekerja sebagai engineer tu sendiri, saya pernah menerima lah untuk bekerja sebagai engineer, tetapi nak kata macam mana perancangannya Allah lebih tahu. Saya kerja 3 hari saja, tapi lepas tu tak dapat nak teruskan sebab saya
terlibat dengan ACL. Saya punya ligament terkoyak waktu main futsal. So jadi lepas tu kira saya teruskan buat fizio dan sebagainya, dan sekarang ni berada di Kelantan lah. Dan alhamdulillah, bagi saya sendiri pun saya rasa saya tak pernah menganggur lagi, walaupun mungkin ada masa-masa kosong sebab waktu dekat IPT dulu, universiti dulu, saya aktif dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dan juga ABIM. Jadinya lepas daripada grad tu banyak saya terlibat dengan program-program mereka, dan macam saya saya maklumkan sebentar tadi kepada Datuk Seri, sekarang ni saya sebagai kerani di Sekretariat ABIM Negeri Kelantan, dan pada masa sama juga sebagai seorang guru kafar lah, di samping buat bisnes sedikit begitu. Guru kafar mana masih, tapi kan saudara punyai akid ada asas lah ya, boleh mengajar. Ya betul. So kalau berkaitan dengan guru kafar tu, ialah kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan negara kita dilanda COVID, seperti mana kita tahu, kafar pun kembali tak berjalan, disebabkan perintah kawalan ni. Jadinya kira saya fokus untuk dua perkara tadi lah, di samping sekarang ni pun di sudut Sekretariat ABIM banyak kita tengah merangka untuk program-program barulah, terutama sekali bagi adik-adik kita, untuk bagi peredahan mereka lah, macam mana pas nak masuk ke IPT. Ni juga melalui PKPM jugalah yang kita sedang usahakan untuk bagi peredahan kepada mereka, bagaimana suasana universiti itu sendiri, supaya mereka dapat gambar awal lah. Gitu untuk setakat ni. Baik Mirza, sekarang ni saya berpindah ke Saudari Mirza binti Mahmud, asal Tanjung Karang, waras, Kabare. Baik, dan lulusan Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa. Jadi Mirza, keadaan sekarang bagaimana? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri bagi saya peluang pada hari ini untuk berkongsi pendapat dan pengalaman saya sebagai fresh grad daripada IPTA, yang mana bagi saya sekarang ni untuk selepas kesan daripada pandemik COVID ni sangat bagi kesan kepada graduan-graduan yang baru yang baru habis belajar. Okey, macam saya graduan daripada IIUM dalam jurusan undang-undang. Saya telah bergraduasi pada tahun 2019 awal tahun. Kemudian selalunya bagi pelajar undang-undang, kami akan teruskan dengan latihan dalam kamar, yang mana kami akan bekerja di sebuah legal firm, firma guaman, sebelum boleh didaftarai sebagai peguam bela atau peguam syara. Okey, jadi selepas saya habis graduate daripada UIA, saya terus sambung pupillage saya di firma guaman. Kemudian selepas habis awal tahun 2020 ni saya habis sebagai pelatih dalam kamar, dan sekarang ni saya masih lagi dalam proses untuk mencari kerja, sebab selepas terjadinya COVID-19 ni banyak kesan terhadap saya sendiri, yang mana untuk mencari pekerjaan tu bukan sesuatu yang senang atau mudah. Sebab kalau sebagai contoh lah, saya bagi contoh, kalau saya cuba cari pekerjaan di mana-mana tempat, vakansinya cuma ada satu, tapi applicant yang memohon pekerjaan tersebut ramai. Jadi saya sendiri terpaksa compete dengan orang-orang lain untuk dapatkan satu jawatan tu. Jadi agak susah. Kemudian nak tak nak pilihan lain adalah
dengan buat kerja-kerja sambilan lah, seperti contoh hantar-hantar barang ataupun buat kuih dekat rumah, macam itulah. Itu Terima kasih Mirza, memang selalulah setiap orang ni duk cakap anak-anak muda sekarang pilih kerja, malas. Padahal kalau kita dengar tadi ya, kawan-kawan semuanya ada yang buat kuih, ada yang kerja-kerja kecil-kecilan, ada yang mengajar, ada yang belajar kafah. Jadi kenyataan itu dengan kadang-kadang leteran pimpinan ini berbeza besar ya. Jadi kita dengar sendiri, sebab tu saya pilih untuk dengar sendiri daripada anak-anak kita. Sambung yang lain, minta pandangan Saudara Arif dulu tentang bagaimana melihat keadaan semasa. Kalau Saudara Arif sekarang Menteri Sumber Manusia, apa cadangan? Cadangan kalau saya Menteri Sumber Manusia tu saya rasa hal yang harus kita titik beratkan tu ataupun fokus sekarang tu adalah masalah psikologi Datuk Seri. I mean, sebab sekarang ni saya rasa masalah pengangguran ni dia bukan efek ataupun terkesan terhadap status ekonomi anak muda itu sendiri, tapi dia juga ada efeknya terhadap masalah psikologi anak muda lah, which is anak muda kita akan lebih confidence-nya akan jatuh dan dia punya apa orang kata skills-nya akan terhakis dan sebagainya. Dan saya rasa faktor ini harus kita lihat jugalah Datuk Seri, untuk terutamanya orang-orang yang memegang kekuasaan ataupun yang pihak berwajib lah. Jadi kita bukan hanya fokus terhadap memberi peluang pekerjaan dan sebagainya, tapi kita kena turun ke bawah, dengar apa masalah anak muda ni dan buat mereka tu rasa diri mereka tu dihargai lah, diperhatikan. Sebab sekarang ni saya tengok, kalau tengok dari komentar-komentar daripada pimpinan teratas, mereka ni lebih banyak, macam Datuk Seri cakap lah, lebih banyak menyalahkan anak muda tu sendiri, di mana mereka berkata bahawa, keluar statement bahawa anak muda tu malas, terutamanya anak muda berbangsa Melayu seperti saya. Di mana banyak hal tu kemudiannya berpengaruh terhadap stigma masyarakat lah. Mana masyarakat pun akan anggap macam kami ni, bila tak bekerja ni ada terlibat dengan masalah sosial lah, masalah penyalahgunaan dadah lah dan sebagainya. Dan saya rasa benda tu dia top bottom lah, daripada atas. Kalau atas dah keluar statement yang menyalahkan, sentiasa menyalahkan anak muda untuk menutup kelemahan mereka, dan di bawah saya rasa dia akan berjangkit lah. I mean lingkungan. Sebab tu real Datuk Seri, sebab saya ada pengalaman beberapa orang kawan saya di mana dia dah menganggur lebih daripada 6 bulan. Background dia boleh tahan, dia ambil Islamic Accounting di salah satu universiti tempatan di Malaysia, dan dia mengalami sedikit gangguan lah Datuk Seri, sebabkan orang kata tidak mendapat pekerjaan yang sepatutnya dan ditekan oleh di rumah dan di luar, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk bawa untuk terlibat dalam e-hailing dan sebagainya. Tapi itulah, dari saya yang kenal dia waktu di universiti dulu dan sekarang itu sangat berbeza, di mana sekarang ni confident agak low dan apa orang kata, bila berjumpa orang dia rasa diri dia di bawah orang lain dan sebagainya, dan itu menurut saya adalah satu barah lah dalam masyarakat. Kalau kita tak tangani segera, mungkin dia akan lebih teruk lah. Mungkin dari segi skala besarnya akan kata impact lah pada human resource negara, Datuk Seri. Baik Zuhaddin, terima kasih. Ingat dua aspek yang penting. Pertama, kita salam kat dia, bagi tahu pandangan jumud, apa dipanggil condescending, menganggap mereka itu kelas atasan yang serba tahu, itu pandangan kelompok kecil. Ya, 400,000 anak-anak muda bangun 4:30 pagi bekerja di Singapura. Ini bukan orang malas. Membanting tulang dari pagi umpamanya sebagai petani, bukan malas. Jadi mitos ini telah dijawab dengan begitu hebat oleh Profesor Syed Hussein Alatas dalam The Myth of the Lazy Native.
mitos pribumi balas. Jadi perlu anak-anak muda macam Izzuddin gerakkan kesedaran dan menolak sikap yang kolot dan jumud dan angkuh seperti ini ya. Kadang-kadang orang kaya dialah anak-anak dia semua kaya-kaya belaka, jadi orang lain tu dah anggap semua bodoh dan malas. Saya tidak setuju. Yang kedua yang juga disebut oleh saudara Izzuddin tadi ialah bahawa keperluan kita untuk bukan sekadar menjelaskan tetapi untuk mencari ruang dan memperbaiki apa dasar yang perlu dibuat, latihan dan sebagainya. Jadi ada aspek dua ni. Tapi saya rasa terkesan jugalah, maknanya bila dengar kesan ini yang nyata yang berlaku. Bagaimana kalau Saudara Amir pandangan Amir tentang isu ini? Isu macam mana tu tadi? Saya kurang yang faham. Tadi kita sebut tentang pengangguran ataupun graduate, pengangguran dengan graduan yang disalahkan itulah graduan, padahal ada dasar betulkan, ada pembaziran yang harus dikurangkan, itu dibetulkan, dan ada latihan yang perlu diperbaiki, dan perniagaan dan ekonomi yang harus dipulihkan. Jangan hanya salahkan anak-anak muda. Betul. Saya secara peribadinya, kalau ikut darah anak muda lah Tok Sri, marahlah. Kita bukannya kita tidak buat kerja, bukannya kita tidak mahu bekerja, semua mahu bekerja, semua ada hasrat. Tapi bila disalahkan kepada kami, jadi kami tak apa setuju, sebab saya rasa isu ni dekat dengan anak-anak muda. Ramai yang bila tidak mendapatkan kerja dalam bidang yang mereka belajar, mereka sanggup untuk berpindah ke bidang yang lain, mereka sanggup untuk kerja di bidang yang lain. Dan ada juga yang sanggup untuk bekerja yang biasa, maksud saya kerja-kerja di convenience store ataupun kerja-kerja di Amir kan jual air jagung juga. Saya tak sih, saya biasa kerja di biasa tu Sri. Maknanya peringkat yang rendah lah, tak seperti jurutera mekanikal lah kan. Sanggup turun untuk cari yang halal. Betul lah Sri. Sebab di sini sebenarnya anak muda ni sanggup, bukannya mereka ni tidak berusaha. Dikala mereka sanggup bekerja di peringkat bawahan ni, dah menunjukkan kesanggupan mereka dan mereka tidak langsung malas. Jadi, tapi bila dikatakan seperti itu kepada kami, kami marah lah. Patutnya kami marah, dan saya boleh katakan Datuk Seri, satu juga yang jadi isu. Ruang anak muda untuk bersuarakan masalah mereka ni, hasrat mereka ni langsung tak didengari lah Datuk Seri pada saya. Kami cuba nyatakan kami tidak ada kerja, tapi ruang-ruang kerja tu tak pernah pun disebut. Yang disebut mungkinlah ada mana-mana pemerintah yang mengatakan kita telah sediakan kerja-kerja kepada anak muda. Tapi kami di bawah ni mana kita tak nampak langsung kerja tu. Dan mereka ceritakan kerja yang mereka buat tu terlalu general, maksudnya terlalu umum. Bukannya pada bidang-bidang yang khusus. Macam saya dalam bidang pendidikan, apa yang telah dibuat? Tak ada. Macam kawan saya juga tadi, Arif juga cakap, dalam bidang international relation, mana kerjaan dalam bidang yang khusus itu yang kita nak. Maksudnya setiap industri tu dibangkitkan ataupun dinaikkan, ditingkatkan, bukannya hanya sekadar mengatakan bilangan pekerjaan secara umum. Tapi terima kasih dulu kepada saudara Izzuddin dan Amir. Saudara yang belum isi borang cepat. Si borang. Terima kasih sekali lagi ya. Keep in touch please. Okay. All the best, insyaAllah you do well masa depan. Mudah-mudahan lah selepas pandemik ni luang jadi guru TESOL. Amin Tazri. Dan juga ini antarabangsa, international relations, itu potensinya besar. Jadi tak betul lah kalau orang anggap ini tidak relations to understand. Sekarang ni masalahnya bukan antara kaum, juga antara negara. Ini isu besar. Perang, ketegangan politik, ekonomi, persaingan. Ini kerana kurangnya, dangkalnya faham tentang antarabangsa. So, domo arigato. So, saudara, kita dengar tadi Izzuddin, Amir, Akil dan Mirza. Tentunya jumlah kecil, tapi mengesankan kerana mereka ini bercakap dengan keyakinan, dengan
optimis. Padahal kalau tanya mereka, ini hidup sengsara ini. Pendapatan rendah, masa depan tak menentu, kerja tidak ada. Tetapi tidak ada yang nampak mengeluh dan merasakan terlalu pesimis. Ini anak-anak muda yang memberikan harapan kepada kita. Apa yang mereka sebut? Pertama, mereka nak kerja. Mereka sanggup bekerja. Seorang yang lulusan universiti sanggup jadi guru kafar. Seorang sanggup jual air jagung. Seorang jadi peniaga-peniaga kecil, petty trader begitu, ya. Mereka menolak tanggapan bahawa anak muda atau Melayu itu malas. Dan disuarakan juga, kalau pandangan ini dilemparkan dan melalui leteran pimpinan yang lama-lama ini, ia akan memberikan stigma. Anak muda yang tak ada kerja, ini stigma yang negatif. Dan kesannya ada yang disuarakan tadi salah seorang, bahawa ini menjadikan satu faktor psikologis yang menyebabkan mereka rasa kecewa dan resah. Jadi kawan-kawan kita harus bantu memperbaiki keadaan yang sedemikian. Ada juga pandangan yang menyimpulkan tentang apa yang diumumkan di atas oleh menteri-menteri ini tak sampai ke bawah, ya. Bunyi lunak, jumlah wang, peruntukan dan sebagainya, tetapi bila tanya di bawah tak sama. Maknanya kita harus pastikan rantaian penyaluran itu lebih berkesan. Ini terutamanya kerana seperti mana kita tahu, angka dan bidatan perangkaan yang terakhir ini terus membimbangkan, ya. Berapa jumlah penganggur sekarang? 778,000. Dan kalau kita lihat, kadar pengangguran yang paling tinggi ialah di kalangan belia, ya. Kalau yang di atas tu sekali, kadar penganggur di kalangan belia di antara 15 hingga 24. Itu hampir 13%, ya. Kadar pengangguran belia 15 sampai 30, 9%. Pengangguran purata 5%. Jumlah hampir 800,000 yang menganggur di negara kita. 800,000, sebahagian dari keluarga, sebahagiannya itu kepala keluarga. Jadi ini masalah yang rumit. Ia memerlukan oleh demikian beberapa langkah yang berani dan tegas oleh kerajaan. Dan sebab itu saya katakan, bila orang tanya soal kerajaan yang sekarang ini, bila kerajaan itu dipertikaikan keabsahannya dan tidak stabil, ada rebutan. Rebutan itu hanyalah untuk jabatan-jabatan penting, JLC. Jadi Perdana Menteri kerjanya sibuk hari-hari, memang betul, saya akui, tabik, sibuk. Sibuk apa? Nak atur ahli parlimen ini ketua JLC mana. Saya nak nasihat kepada Perdana Menteri, menteri-menteri, yang paling penting kita atur ialah bagaimana nak jana pertumbuhan ekonomi supaya 800,000 penganggur dapat diberi peluang pekerjaan. Pemerintahan harus stabil, ekonomi harus dijana, program-program baru diperkenalkan, latihan perlu diperbaiki, termasuk bawah HRDF, tabung latihan untuk utamanya anak-anak muda, sumber manusia, kemudian program latihan termasuk untuk memenuhi keadaan teknologi digital atau digitalization sekarang ini, dan memberikan keyakinan baru kepada pelabur. Pelabur tidak akan yakin kalau dia lihat umpamanya tumpuan pemerintah itu hanya pengagihan kekayaan dan jabatan kepada ahli-ahli parlimen. Pelabur nak tahu dasar dari pemerintah yang ada yang membolehkan kita meningkat keupayaan ekonomi, meningkat pelabur
pelaburan dan mendapat keyakinan dan membuka ruang. Dan sebab itu kita, walaupun kita harus berhati-hati dalam masalah kekangan ekonomi pandemik ini, dengan PKP ataupun jarak sosial atau pembatasan sosial, tetapi kita juga setuju bila ruang-ruang perniagaan dibuka dengan kawalan yang ketat dan juga pelancongan dalam negeri itu ditingkatkan supaya hotel, restoran dan peluang-peluang pelancongan itu dapat memberikan kemudahan dan tambahan pekerjaan. Dan selain itu, kita sering suarakan tentang keperluan menjana semula IKS atau SMEs supaya kelompok terbesar yang menganggur atau dibuang kerja ini dari kelompok ini. Jadi oleh demikian harus ada juga langkah-langkah tambahan. Soal hutang negara yang turut dibicarakan dan disebut oleh Menteri Kewangan baru-baru ini. Pertama, kita kena tegaskan berapa sebenarnya hutang negara. Ada yang menyebut dulu di sekitar 50.8% berbanding KNK, keluaran negara kasar. Tetapi ini juga dipertikaikan. Sebab itu saya sebut soal ketelusan atau transparansi dalam pemerintahan itu penting. Umpamanya, ini tak termasuk hutang 1MDB yang mesti dibayar, PTPTN, dan juga Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, LPPSA. Kalau hutang ini semua diambil kira, jumlah hutang kerajaan Malaysia itu dianggar melebihi 80% berbanding KNK. Saya tidak mahu buat kenyataan muktamad kerana ini tanggungjawab Menteri Kewangan memberi penjelasan berapa jumlahnya, berapa jumlah sekiranya diambil kira pembayaran hutang 1MDB dan PTPTN dan lain-lain. Itu pertama. Dapat dengar cucu saya jerit sikit, minta maaf. Keduanya tentang defisit belanjawan. Ada unjuran 4%, boleh 3.5%, sekarang mungkin melebihi 4.7%. Yang saya nak sebut di sini, patut kita ambil maklum kerana kalau tidak, umpamanya ada hutang yang tidak masuk dalam urutan perbelanjaan yang disebut off budget, itu 28 bilion hutang yang tak termasuk off budget ini. Jadi sebab itu kalau dianggap diambil umpamanya hutang 1MDB, bayaran faedah, itu mungkin mencecah 40 bilion. Jadi maknanya jumlah itu yang disebut 28 bilion itu tidak tepat kalau diambil kira off budget. Off budget ini perbelanjaan kerajaan tapi tak masuk budget. Jadi sebab itu saya kata jumlah ini walaupun dia teknikal sikit untuk masyarakat awam, tapi harus kita tahu bila orang sebut hutang sekian, defisit sekian. Tapi saya tak jadikan isu besar ini. Kalaupun kita nak tingkatkan umpamanya perbelanjaan, kalaupun umpamanya kita nak pastikan hutang kerajaan berbanding KNK lebih daripada 50%, mencecah 55%. Bagi saya, kalau belanja itu untuk rakyat, kalau tak tiris, kalau tak rompak di tengah jalan, kalau kos tender itu 100 juta, dia patut 100 juta, jangan tambah 120 disapu tengah jalan. Kalau ini semua dapat dipastikan, tak apa kita pinjam. Tetapi untuk apa? Untuk sama ada infrastruktur prasarana asas
atau untuk menjaga kepentingan rakyat, atau untuk menjana pertumbuhan ekonomi, atau insentif kepada pedagang kecil dan sederhana untuk bergerak. Itu dibolehkan. Tetapi untuk meningkat lebih pada 55% memerlukan kelulusan parlimen. Jadi ada orang mengatakan, apa perlu kawasan parlimen? Sekarang kita dah buat rancangan ekonomi, penjana dan sebagainya. Itu dia tidak harus ambil kira undang-undang dalam negara kita, keperluan perlembagaan dan keperluan kelulusan parlimen. Jadi itu yang juga saya mentekankan. Ialah satu lagi, kalau mencecah lebih dari 55%, itu saya tak masalahkan kerajaan kalau dia naikkan. Dalam keadaan sekarang kita setuju tambah perbelanjaan atau tambah defisit atau tambah hutang, tetapi sampai 55% mesti dapat kelulusan parlimen, kerana ini wang prihatin. Penjana memerlukan suntikan tambahan, dan saya setuju dengan suntikan dengan syarat-syarat ia sampai kepada kumpulan sasa. Yang nyata bagi rakyat tahu jumlah hutang bertambah, kita nak tahu sebenarnya angka hutang, dan keduanya kita nak tahu supaya pengurusan kerajaan itu lebih bertanggungjawab dan telus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.